Orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda semua sihat walafiat. Hari ini kita semua dah bekerja. Hari Isnin saudara. Dan besok ada macam-macam cerita sekarang. Macam-macam. Apa khabar? Sahabat-sahabat saya, Saudara Zamari LC, terima kasih sahabat malam menemani saya. Kita juga Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Cik Mat Muhaini dari Taiping, Perak. Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Orang Sungai Petani. Hujan lagi ke di Sungai Petani? Begitu juga Saudara Hashim Atan. Selamat malam, Saudara Syed Abdul Hakim dari Singapura. Apa khabar Tuan Syed? Semoga sihat semua di sana di Singapura saudara. Saudara Richard Bakri, Rahim Aim dari Dungun, Terengganu. Saudara Mat Paridun Tukiman, Saudara Mira Harun, Saudara Rosmini dari Pontian, Johor. Apa khabar? Di hujung Tanjung, berhampiran dengan Tanjung Piai di Johor, saudara. Begitu juga Saudara Fazil Yub, Saudara Syahli Ahmad dari Putrajaya, Saudara Pak Chu dari Langkap, Perak. Apa khabar Pak Chu? Semoga Pak Chu sihat walafiat. Saudara Mat Nazri Syafi'i, teman-teman yang lain, Teh, Saudara T, Aiwan, Saudara Mat Nazri Syafi'i, dan teman-teman yang tak mampu saya santuni satu persatu. Dan saat ini kita live bersama, saudara. Malam ini nampak gayanya situasi semakin panas. Okey, nampak gayanya wajah saya nampak okey. Di VT, sebab kadang-kadang audio biasalah saya di studio saya ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Maklum sajalah. Anak-anak muda saya ni sebelum apa-apa saya buat rehearsal, saya check everything okey kan. Tapi anak muda kadang-kadang mereka begitu berkeyakinan dengan teknologi sekarang ni AI. Saudara, suasana semakin panas sebagaimana kita ketahui hari ini mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir mengadakan sidang akhbarnya. Dan besok ada pula sebentar lagi kita akan mengulas. Jadi malam ini saya mengundang dua orang tetamu anak-anak muda, saudara. Satu itu peguam muda yang begitu hebat. Kalau dia berpencak di mahkamah, memang dia hebat. Tapi dia tak mampu pun lagi berpencak di pentas politik. Kerana saat ini hanya sekadar dia tak kuasa dan sebagainya. Tapi kalau dia argue di mahkamah, memang seronok. Iaitu saudara Syarul Fazli. Apa khabar Syarul? Alhamdulillah. Tengok saya tengok kamera sebab orang nak tengok. Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih Datuk Seri jemput saya di studio hari ini, menerima saya. Kali pertama saya dengan Datuk Seri hari ini. Dan betul saya rasa panas ya. Memang agak peluh-peluh hari ini. Bahang ya. Yang paling penting tajuk hari ini berkenaan dengan pendakwaan politik dan juga Dendam peribadi. Seperti Datuk Seri ni ahli nujum. Boleh tahu tak patang ni ada pula satu hamba Allah tu pun dia pun buat dengan rasa marah hari ini ni. Sabar. Dia lagi marah dia tu. Begitulah keadaannya, peguam muda kita secara belum pantang disentuh. Begitulah, kalau di mahkamah pun dia bingkas bangun jika kalau saksi ataupun pihak pendakwa raya, begitulah secara kita melihat aksi-aksi peguam. Juga bersama-sama dia saya mengundang Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dari Bangi, jauh di Bangi saudara. Itu nama sedap saudara. Muhammad ASEAN. Nama pun sedap, ASEAN. Apakah ASEAN nama jadi ambil sempena ASEAN dan sebagainya? Apa khabar selama Mak ASEAN? Alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri atas undangan. Jangan tengok saya, tengok ke sana. Sebab teman-teman semua nak tengok wajah Ketua Pemuda. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri dan juga kru penerbitan hari ini kerana dapat menjemput saya ke satu perbincangan yang agak panas. InsyaAllah saya rasa semangat orang muda saya dapat rasakan berkobar-kobar ni. Kerana apa? Kerana satu tajuk yang saya rasa kita sedang terfikir-fikir dan juga kita terngiang-ngiang apabila pendakwaan politik dan juga dendam ni yang boleh membawa banyak definisi buruk dan juga banyak yang boleh kita boleh rungkaikan sebentar saja lagi. Okey. Jadi terima kasih. Terima kasih saudara ASEAN Ahmad saudara. Dan saya nak memulakan bicara kerana hari ini sebab mana yang saya katakan situasi suasananya politik negara kita semakin membahang. Seminggu yang lalu saya mendengar macam-macam cerita. Saya maklum sajalah kadang-kadang mereka masuk memberi mesej dalam telefon saya, usaha-usaha untuk langkah itu dan langkah ini. Saudara, mula-mula dengan langkah London, langkah Dubai, kemudian berubah kepada
Daripada Ogos, September, Oktober, November, Disember. Daripada langkah, dia berubah. Sebelum tu ada juga langkah seremban. Tiba-tiba saya mendengar bahawa katanya 18. Kononnya 18 Januari. Tiba-tiba ada pula peralihan. Daripada 8 Januari kepada 18 Rejab pula dah. Jadi saya nak bertanya dengan saudara ini Syarul. Pandangan saudara bagaimana mereka menggunakan sistem perundangan ini semata-mata kerana untuk melaksanakan dipanggil personality assassination ataupun pembunuhan karakter kepada tokoh-tokoh politik melalui sistem perundangan. Silakan. Terima kasih Datuk Sri atas soalan yang diajukan tu. Pertama sekali saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada kru Just Fans yang menjemput kita hari ini. Dan bila kita sebut soal political persecution ataupun pendakwaan berbau politik ini, tentu sekali ia melibatkan perundangan. Sistem perundangan kita. Lebih-lebih lagi ia juga melibatkan keyakinan rakyat kepada sistem perundangan yang ada. Now, dari segi situ kita tahu yang kuasa yang ada dalam pertukaran undang-undang kita, saya rujuk kalau kita kata kuasa pendakwa raya itu ataupun peguam negara itu datang daripada pertukaran perkara 145/3. Di mana seorang peguam negara itu mempunyai hak dan kuasa budi bicaranya untuk memulakan dan juga menghentikan ataupun meneruskan. 145 dalam kurungan 3 ya. Betul. Ini kena jelaskan. Saudara Syarul tak nampak suara tu kurang. Jelas. Boleh saudara jelaskan apa yang dimaksudkan 145 dalam kurungan 3 dalam perlembagaan negara kita? Jadi perkara 145 kurungan 3 itu merujuk kepada kuasa peguam negara untuk memulakan, meneruskan dan menghentikan apa-apa prosiding jenayah. Kuasa dia ya? Kuasa dia, pendakwaan. Kuasa mutlak. Kuasa tu agak mutlak sebenarnya. Okey. Sebelum 2021 memang kita boleh kata setiap nas-nas undang-undang atau kes undang-undang yang dibawa yang untuk mencabar keputusan peguam negara itu ditolak. Ditolak. Cuma selepas tahun 2021 di mana satu kes di Mahkamah Persekutuan bernama Sundar Raju kes tu, dan itu Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim Negara membuatkan juga penjelasan dan penghakiman bahawa kuasa tersebut boleh dicabar, tetapi ada dua peringkat. Satu, kita kena tunjukkan ada bukti menunjukkan bahawa kuasa yang diputuskan oleh peguam negara itu tidak berperlembagaan. Atau keduanya, kuasa yang atau keputusan yang dibuat di bawah kuasa tersebut berniat jahat. Berniat jahat. Malafide. Ya. Itu dia punya undang-undang dia. Sebelum satu semakan ke atas keputusan peguam negara itu dibuat, itu perlu dibuktikan di peringkat kebenaran untuk membuat simakan. Jadi dia punya test ataupun dia punya threshold itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan itu pertama. Kedua, di bawah Seksyen 254. Seksyen 254. Kanun kesesaan, kanun prosedur jenayah. Kanun prosedur jenayah memperuntukkan bahawa kuasa pendakwa raya ataupun kuasa peguam negara atas kapasiti sebagai pendakwa raya itu jugalah kuasa untuk menghentikan mana-mana prosedur jenayah di mana-mana peringkat sebelum keputusan dibuat. Jadi dalam hal itu kita tak tengok samanya dia di peringkat awal pertuduhan ataupun di peringkat pertengahan selepas kes pendakwaan ataupun terdapat prima facie yang ramai duk tak cakap ni ataupun di penghujung selepas call for defense. Dia tak kata. Saya nak tanya satu lagi. Banyak orang bercakap prima facie. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Banyak pelai-pelai saya yang bertanya. Prima facie tu kita nak ambil bahasa mudahnya, di atas permukaan pihak pendakwa telah berjaya menunjukkan adanya elemen-elemen kesalahan yang perlu dijawab dan dijawab dan dinafikan. Jadi dia bukan absolute. Kalau kita ambil contoh dia, kita bawa kalau larian tu 100 meter, dia hanya bawa lepas satu bab saja, 50 meter. Nak sambung lagi tu bahagian pembelaan. Jadi ada tak kita kata kesalahan? Orang kata ramai, Datuk Sri Zahid lah kita rujuk. Ramai tu cakap, oh prima facie tu dia bersalah. Tidak.
Privasi tak bersalah. Privasi hanya menunjukkan bahawa you jawablah apa benda. Sebab sekarang pendakwaan hanya boleh mengatakan bahawa terdapatnya keterangan yang mengatakan bahawa ada kemungkinan kesalahan berlaku. Jadi dalam Tapi bukan absolut ya? Bukan tak absolut. Okey. Kenapa Datuk Seri? Ya. Dalam apa-apa bentuk pendakwaan pun, dia ada dua elemen. Satu elemen tindakan, actus reus, dan satu lagi niat. Mens rea. Mens rea ni yang penting. Maksudnya? Mens rea tu niat. Niat. Okey. Kalau tak ada niat, ada perlakuan, tak jalan. Okey. Kalau ada perlakuan, tak ada niat, tak jalan. Dia mesti satu campur satu. Oh, di mahkamah bila Di perbicaraan. mahkamah, masa perbicaraan. Mesti dibuktikan dua-dua tu. Ya betul. Sangat penting kerana itulah dia punya teori, dia punya test elemen dia. Okey, kita nak senangkan lagi para penonton. Ya. Kita terus kepada kes satu Zahid sikit. Saya Okey, terangkan. sila. Sebab orang mempertikaikan tentang kedudukan sekarang ni, saya nak bertanya ni. Sebab sebentar lagi saya nak bertanya dengan Ketua Pemuda. Okey. Saya nak tanya dari segi bidang undang-undang dulu. Sebab saya melihat ada 2-3 perkara. Pertama, DNAA yang diberikan kepada Presiden UMNO. Kerana waktu dalam perbicaraan tiba-tiba ada DNAA. Yang kedua, setahu saya, kalau keputusan hakim, dia tak boleh dicabar oleh mana-mana mahkamah pun sepatutnya. Malahan untuk ahli parlimen pun tak boleh nak mencabarnya satu keputusan yang dibuat oleh hakim. Sila jelaskan. Okey. Kita jawab satu-satu dulu. Ya. Saya ambil contoh dua perkara saja. Di dalam kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO kita, berkenaan dengan tuduhan salah guna kuasa, iaitu melibatkan pengeluaran cek-cek Yayasan Akal Budi yang kononnya dibayar bagi tujuan pembayaran peribadi. Okey. Okey. Kita ambil ada cek-cek tersebut telah pun dibawa ke Jabatan Kimia untuk dinilaikan, dan jawapan daripada Jabatan Kimia Malaysia ni bukannya private. Ini jabatan kerajaan mengatakan bahawa ada cek-cek tersebut yang telah di-stampkan. Bukan cek yang ditandatangani oleh PAN, oleh Datuk Seri atau siapa, tetapi dicop. Ada juga dua keping cek yang mana sign tersebut, cek itu pre-sign, ditandatangani terlebih dahulu. Okey. Satu. Meja Mazlina yang mengisu cek ni pula di dalam mahkamah semasa kes pendakwaan menjadi saksi bagi tahu mahkamah, hakim, Judge Call ini, dan juga semua yang ada, dua pihak, bahawa dia yang cuai. Kecuaian daripada Meja Mazlina. Meja Mazlina mengaku dia cuai. Okey. Dan dia telah menggunakan cop tanda tangan Datuk Seri yang dipatutnya digunakan untuk pengeluaran sijil-sijil, digunakan ke atas cek tersebut. Dia mengaku salah dia. Kalau dia mengaku dia buat perkara itu tanpa pengetahuan Datuk Zahid. Jadi mana elemen niat? Elemen niat dah. Mana elemen niat? Mistral. Mens rea. Mens rea. Mens rea. Okey. Jadi actus reus tu adalah tadi cek yang dikeluarkan untuk pembayaran Yayasan Akal Budi kepada pembayaran peribadi Datuk Zahid. Niat dia tak ada. Kerana Datuk Zahid tak tahu. Okey. Ia dilakukan oleh seorang lain dan menggunakan cop yang di stamp. Okey. Satu contoh. Contoh kedua yang kata rasuah. Tadi saya rasa kita terus rujuk lah. Tun Mahathir tadi kata Datuk Zahid 47 kes rasuah kata dia. Itu pun sedikit kekok sebab banyak kali dah saya rasa dalam akhbar dah tunjuk. Sebenarnya dalam 47 kes tersebut hanya ada 6 atau 8 pertuduhan rasuah. Bukan 47 ya? Bukan. Okey. Dan apa yang katakan rasuah itu kerana ada tiga syarikat, Profile Radius, Datasonic dan MyEG yang kononnya memberikan rasuah kepada Datuk Zahid. Setiap pengarah syarikat ini telah pun dipanggil ke mahkamah. Okey. Dan mereka mengatakan bahawa ia bukan satu rasuah, pemberian rasuah ataupun satu commission base ke tidak, tetapi Untuk mendapatkan ada satu benda. tidak langsung kerana dia kata itu adalah sumbangan kepada Yayasan Akal Budi untuk kerja-kerja pencetakan Al-Quran, pembinaan masjid, tahfiz dan sebagainya. Dan ada yang saya ingat siapa tu, siap dia menitik air mata dia kerana dia sedih sebab kerana sedekah dia, zakat dia, kebajikan dia tu disalah ertikan dan digunakan untuk buat pertuduhan yang memfitnah. Itu yang kita dapat tangkap lah. Dia tak kata begitu, tapi itu yang dia message. Ada satu bahagian ni pula, dikatakan daripada Datuk K. Datuk K, dapat 10 juta kata dia. Saya ingat saya 10 juta lah.
Jadi Datuk K pergi mahkamah kata apa? Tidak. Ia sebenarnya pinjaman yang sebenarnya dibolehkan di bawah perlembagaan Yayasan Akal Budi berkenaan dengan pelaburan. Jadi, duit itu dipinjam untuk syarikat tersebut layakkan diri dia dari segi keuangan untuk pitch untuk satu tender. Okey. Yang mana bila dia pitch, dia kalah pun, tak dapat. Dia tak dapat tender. Apa jadi pada wang itu? Jadi wang tu dipulangkan kembali. Oh, dia pulang balik. Dipulangkan kembali. Jadi selepas itu ada beberapa sumbangan, tak banyak pun. Ya. Untuk yayasan tadi. Itu sebab itulah pekerjaan ataupun fungsi yayasan tersebut untuk digunakan untuk kerja-kerja kebajikan Okey. Islam, agama orang yang memerlukan. Saya beri contoh je. Ya. Dalam hal itu, niat dari mana lagi? Adakah Datuk Zahid tahu yang sebenarnya orang ni bagi duit ni sebab nak dapatkan kontrak? Tak ada kena-mena pun. Tak ada ya? Dan malah kontrak MIG tu Datuk Zahid tak terlibat pun. Ya. Walaupun dia menteri, keputusan dekat Perdana Menteri MOF. Oh. Itu pun dalam Mahkamah Nasional dah sebut. Sudah disebut? Dah disebut. Macam mana tadi yang tender kerajaan tu? Tak dapat pun. Tak dapat pula. Mana dapat duit? Mana niat? Niat tu kat mana? Jadi tak dapat. Inilah keterangan yang dibawa oleh saksi-saksi semasa pembelaan. Okey. Diorang 15 orang datang. 15 orang. Yang memaklumkan kepada mahkamah dan juga menunjukkan kepada peringkat pendakwaan bahawa niat tadi tu tak ada. Tak ada. Pengetahuan Datuk Seri Zahid berkenaan dengan transaksi yang dibuat, tak ada. Saksi-saksi mengatakan bahawa duit yang diberikan, yang disumbangkan tidak ada kena-mengena langsung berkenaan dengan kontrak pekerjaan mereka ke bisnes. Sama ada untuk mendapatkan apa projek atau semua, tak ada ya? Tak ada. Tak ada. Semata-mata untuk derma sumbangan kebajikan. Kebajikan. Itulah fungsi yayasan. Yayasan ni Datuk Seri buka pada tahun 1998. Lama dah tu. Lama sangat. Dan dia dah buat banyak program, aktiviti pembangunan untuk orang Islam, untuk kebajikan, orang yang memerlukan. Banyak dah. Jadi kenapa tiba-tiba lepas 2018 itu, tiba-tiba ada orang nak zoom in kata ada kesalahan. Okey. Dia kata pula kat situ kan. Okay. So itu saya ambil contoh. So DLAA tu, saya sambung sikit nak jawab sikit. Ya. Kerana itulah Peguam Negara atau Pendakwa Raya telah diberikan taklimat dan buat penilaian semula kes Datuk Seri Zahid. Itu yang dikata perlulah disiasat lagi secara lanjut kerana ada banyak lagi isu-isu. Dan isu paling yang utama juga adalah surat ataupun laporan daripada penyiasat, pendakwa raya yang menyiasat Tuan Akram. Iaitu 2-3 hari sebelum Datuk Zahid didakwa bahawa tiada kes yang boleh dikenakan ke atas Datuk Zahid daripada fakta yang sedia ada itu. Tak ada kes Tak ada kes. Tak ada kesalahan. Tak ada kesalahan. Sebab tu yang antara sebab kenapa pihak Peguam Negara, Pendakwa Raya di mahkamah memaklumkan pada hakim untuk memohon satu perintah discharge not amounting to acquittal. Okey. Bebas, dilepaskan tanpa dibebaskan. Okey. Itulah Maksudnya macam mana? Maksudnya, hari ini Datuk Seri Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid ni setiap hari, setiap masa ada beban di belakang dia. Ya. Dalam pada mana-mana masa, pada buku berapa, saat-saat mana dia boleh dipanggil, disiasat balik, Jika ada dikenakan tuduhan balik. jika ada bukti baru. Jika ada bukti baru. Jadi betulnya saya getihnya bukanlah dilepaskan apa semua orang kata dia 47 tuduhan diketepikan. Ya. Itu kononnya. Nah, saya nak tanya dengan Ketua Pemuda ni. Apa perasaan anda apabila Presiden anda menghadapi tuduhan yang bagi saya secara tahu punca tuduhan itu dikemukakan. Kenapa Datuk Zahid bagi saya lah kalau itu keadaannya di Inaya. Boleh saya jelaskan? Okey, bagi saya senang je. Saya berpandukan kepada apa telah pun dijawab tuan lawyer kita. Ya. Tuan lawyer kita bagi tahu ceritakan sedikit tentang sinopsis apa yang berlaku terhadap kes Datuk Seri Presiden kita. Bagi saya ini adalah satu pertuduhan terpilih yang sesuailah dengan mana tajuk kita pada hari ini. Pendakwaan Politik terpilih. Okey. Maksudnya macam
seolah-olah seperti diadakan kes tu untuk mendakwa beliau. Salah satu dia berniat jahat untuk memburukkan reputasi presiden kita. Yang kedua, kerana beliau tidak mengikuti satu arahan. Ini cerita besar ni. Boleh cerita. Ni cerita besar sikit. Sebelum ni kita dengarlah macam-macam fitnah yang telah pun dilemparkan terhadap presiden kita yang membuatkan kita sendiri orang parti Saudara, ini adakah cerita ni sampai peringkat akar umbi? Saya rasa mungkin belum. Okey. Tapi saya nak sampaikan ni. Sila. Untuk atas dasar tanggungjawab saya sebagai seorang ahli. Dan juga saya rasa macam keperluan untuk saya bagi tahu. Hari ini saya memang berkobar-kobar ni. Semangat memang tengah membara sangat. Apabila presiden kita dituduh atas satu pendakwaan yang orang cakap apa berniat jahat lah bagi saya. Dia tak tahu. Mungkin ahli dekat luar sana tak tahu. Sampai kita sendiri ahli parti pun ada yang saya dengar sebelum pilihan raya ni ada bagi tahu Datuk Seri Zahid ni macam ni macam tu macam ni macam tu, sampai kadang-kadang saya rasa saya sendiri pun rasa macam nak terpercaya tu. Okey. Tapi saya dapat satu cerita lah. Di mana Datuk Seri Presiden ni sebenarnya telah pun dipanggil oleh Sipolan ni lah. Okey. Sipolan ni dia panggil, lepas tu dia bagi tahu lah untuk menyuruh presiden kita ni untuk membubarkan parti Prama UMNO ni. Okey. Dia suruh kita keluar, bubarkan UMNO ni, suruh Datuk Seri Presiden keluar, bubarkan UMNO dan join parti politik dia. Tapi saya ada VT, saya tak tahu. Admin ada tak VT yang apa ini ucapan tentang nak bubarkan UMNO ni? Ada tak? Okey, ulang. Okey, sila. Okey, jadi selepas tu perbincangan dan perjumpaan itu telah pun berlaku di mana Datuk Seri Presiden kita tidak mengikuti satu arahan yang orang cakap apa memang itu mengkhianati orang Melayu lah. Bukan saja mengkhianati parti UMNO itu sendiri, tetapi ini adalah satu wadah perjuangan orang Melayu. UMNO ni dilihat memang adalah satu orang cakap apa satu perjuangan yang daripada dulu lagi kita tahu, daripada zaman mak nenek moyang kita lagi telah memperjuangkan hak orang Melayu kita. Jadi atas dasar beliau sayang pada parti, beliau teruskan walaupun apabila tidak menuruti satu arahan tu untuk membubarkan UMNO tu akan mengakibatkan beliau dituduh sampai 87 pertuduhan. Jadi ramai orang tak tahu. Berdirinya saya hari ini sebagai seorang pemimpin UMNO, ketua pemuda. Gahlah nama ketua pemuda. Dekat luar sana ada ketua bahagian, ada macam-macam, ada MT, ada apa. Sekiranya Datuk Seri Zahid menerima pelawaan tersebut atau membubarkan UMNO tu, adakah tuan-tuan semua berada sekarang ni? Berada dalam kerajaan, berada dalam parti keramat ini yang kita sayang sangat ini. Ni Parti Perjuangan Orang Melayu. Yang dulunya berasal daripada orang cakap apa, titisan air mata orang-orang lama. Kan? Bukannya kita wakil dapat UMNO ni dekat tepi jalan. UMNO ni lahir dekat istana. Satu parti keramat yang orang Melayu menaungi di bawahnya. Kan? Tetapi akhirnya hari ini nak rosakkan UMNO ni, kena rosakkan presiden. Okey. Ada VT tak ni admin? Tengah berjalan. Sila. Jadi parti UMNO ni sebenarnya parti yang orang cakap apa lemahlah sekarang. Tetapi sebenarnya hakikatnya bukan begitu. Tidak lemah. Bagi saya lah. Bagi saya parti UMNO ini adalah satu parti yang menguasai kerajaan, di mana orang cakap yang menyokong apa yang saya cakap ni adalah seperti kita sebagai satu parti politik 30 kursi je kita menang kat parlimen, tapi kita dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kenapa? Kerana Datuk Seri Presiden kita pernah, kalau kita tengoklah, ini pendapat peribadi saya lah, pandangan peribadi saya tentang politik yang telah pun berlaku pada negara kita, tiga kali Perdana Menteri yang telah pun berjaya ditumbangkan oleh Datuk Seri Presiden kita. Hebat. Kalau dipandang daripada segi itulah, kita nampak apabila dia seumpama macam playmaker lah. Satu kuasa yang orang cakap apa, yang kuat, yang di mana ia boleh menentukan sebuah kerajaan. Jadi saya nampak di blok sebelah sana melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni mungkin dia boleh makan lah cerita dia. Dia boleh makan. Tapi sebenarnya yang dia nak makan, nak susah nak makan ni presiden kita. Presiden kita ni kalau berjaya ditumbangkan daripada segi moralnya, daripada segi semua sudut lah. Dia nak jatuhkan presiden kita daripada dalam, daripada luar.
termasuklah ada walaun-walaun yang terlahir daripada parti kita sendiri yang orang cakap apa, yang nak merosakkan UMNO tu daripada dalam. Itu pendapat saya lah. Saya nak menyeru pada semua untuk orang cakap apa, untuk fikir betul-betul, fikir masak-masak. Kerana apa? Kerana presiden kita telah pun banyak berkorban untuk kita. Bukan nak bodek Ini bukan nak bodek, ini pendapat saya lah. Tak dapat calon pun. Saya tak dapat calon pun, ketua umum biasa je. Kan? Selamat lagi ya. Presiden kita telah pun banyak berkorban untuk kita. Dia boleh hilangkan cas 87 tu, takkan ada pertuduhan bagi diri dia sekiranya dia mengorbankan parti kita. Ikut cakap si Polan tu dan tak ada dah kes tu. Jadi bagi saya, kita semua kena bersama dengan presiden. Kan? Saya merayu pada kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, veteran-veteran semua, mana yang dah mungkin terperdaya dengan cerita-cerita dan omong-omong kosong yang telah pun berlaku untuk memburukkan presiden. Saya minta untuk berfikir secara matang, fikir secara tenang, untuk kita fikir sebenarnya kenapa setiap saja presiden UMNO yang telah pun dilantik, yang siapa yang jadi presiden UMNO ni, dia akan selalu diserang lah. Presiden Prime mana yang tak pernah kena serang? Semua kena serang. Tapi paling teruk sekali itulah zaman Datuk Seri Najib dengan Presiden Datuk Seri Zahid. Ya, saya merasakan bahawa saya amat bersimpati dengan Presiden UMNO. Hanya kerana menolak tawaran untuk membubarkan parlimen, dia sanggup mengorbankan diri dia dengan 87 kes tuduhan. Cuba kita dengar pengakuan melalui VT. Ada tak? Ada admin? Dan ramai dari wakil rakyat UMNO tinggal UMNO. Ada yang lompat masuk bersatu. UMNO kalah kerana tidak lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. UMNO hanya berjuang untuk Najib. Sokongan kepada Najib bukan kerana setia tetapi kerana duit. UMNO bukan lagi UMNO. Sebab itu UMNO sepatutnya dibubar. Ya, itu keadaannya secara betul serang dia mengatakan bahawa dia nak membubarkan UMNO. Dan inilah pengorbanan. Sebab itu saya panggil Tuan Peguam kita ni untuk menjelaskan 87 kes tu. Itu 4 mula-mula kes di Mahkamah Shah Alam. 40 persetujuan. 40. Tapi kes tu akhirnya dibuang di peringkat pendakwaan. Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Yazid Abasara pun dalam dia membuat keputusan dan memberikan keputusan penghakimannya kepada pihak-pihak. Satu ketika tu dalam masa dia membaca keputusan itu, dia sebab. Hakim yang sebab. Hakim yang sebab. Dan itu dikatakan bahawa macam mana perkiraan dia lebih macam tidak ada langsung bukti yang boleh menunjukkan terdapat salah laku rasuah yang dikatakan dalam 40 pertuduhan Shah Alam itu. Di Shah Alam, di Mahkamah Shah Alam. Bisa luar negara. Dan malah dia kata, kalau kita ingat tu, salah satu saksinya tu mengatakan bahawa dia ada buku kira-kira. Bila ditanya soalan, siapa penerima-penerima ni? Ramai yang menerima sebenarnya. Dalam mahkamah. Kita rujuk ni apa yang dalam mahkamah. Kan? Mahathir terima, Tun Mahathir terima, Tan Sri Muhyiddin terima, Datuk Syamuddin terima, KJ terima, dikatakan. Tapi biarlah di luar mahkamah semua pun deny. Saya mendengar dalam bacaan saya melihat bahawa kata akhirnya buku catatannya daripada buku 35. Buku 35. Dia sebenarnya bukanlah 35, dia ni Excel sheet. Tapi bila tanya kenapa namanya adalah nama Mami lah, nama apa tu kan, kata dia tengok kat mana dia ada masa tu untuk letakkan benda tu. Tapi dia sendiri tak bagi duit tu. Orang lain yang bagi katanya. Yang bagi tu dia hanya catat. Dia catat apa duit yang keluar pada dia, pada side dia. Bayangkan ketika itu, walaupun benda tu dah dibawa di mahkamah keterangan itu, tiada siasatan dimulakan, tiada siasatan yang diputuskan, ditutup ke atas mereka ni. Jutaan ringgit juga dalam isu yang sama di luar negara. So dari situlah antara hakim tu telah mengatakan bagi dia merasakan bahawa tiadanya kes. Tak ada kes. Tiada kes, tiada pramifasi kes lah. Maknanya tindakan pun tak ada. Jadi artinya tuduhan mengatakan adanya rasuah sebagainya, 40 tuduhan di Mahkamah
Shah Alam itu memang tak ada. Tak ada langsung. Okey, kemudian diteruskan pula lagi kali seterusnya lanjutannya itu 47 yang sekarang didengungkan dan sebagainya. Ya, sebenarnya 47 kes di Mahkamah Tinggi KL tu yang pertama yang mula di sana. Ya. Cuma dia habis last. Ya. Dia habis last sebab kena panggil pembelaan. Okey. So di 47 ni datanglah ke 47 yang seperti saya cakap tadi. Pendakwaan tu ada salah laku, ada kan rasuah dan juga pengubahan wang. Pengubahan wang. Yang itu pengubahan wang tu sebenarnya lebih kepada duit yang Yayasan Budi gunakanlah transaksinya. So dalam 20 transaksi lebih, 20 transaksi yang dikatakan tu dikatakan bahawa sebenarnya boleh 4-5 je sebenarnya transaksi je. Okey. Sebab dia keluar masuk, setiap kali keluar satu ketuduhan. Masuk satu ketuduhan. Correct. Dalam siasatan ataupun dalam kajian yang Arif sebagai lawyer tu, banyak orang nak tahu Yayasan Akal Budi ni adakah yayasan daripada kerajaan ataupun yayasan itu ditubuhkan melalui macam Persatuan Prajurit katanya, yayasan tentera dan sebagainya. Masih lagi orang tak faham bahawa Yayasan Akal Budi ni. Boleh jelaskan tak? Boleh. Dapatan saudara. Dapatan saya, finding lah ni, dapatan. Yayasan Akal Budi ni dibentuk pada tahun 1988 di bawah Akta Syarikat. Okey. Maknanya dia sebuah syarikat ataupun yayasan yang limited by guarantee. Okey. Dan dia diselia oleh SSM. Okey. Sebenarnya syarikat Malaysia. Jadi tahun 98 bawalah kepada last kali 2018 itu tidak pernah ada masalah pun. Modalnya? Modal berbayar dia adalah RM1 Mula-mula? Permulaan. Okey. RM1. Orang tanya kita pula, mana Datuk Seri dapat duit? Soal jawapan dia, kalau kita tengok background Datuk Seri Ahmad Zahid ni, dia seorang banker. Dia seorang ahli korporat sebelum dia masuk dan aktif dalam politik. Dia adalah antara pegang saham terbesar sebelum ni dalam beberapa syarikat yang telah pun sebagai yang jadi syarikat umum public listed company semuanya. Okey. Jadi dari situ tak pelik pun sebenarnya untuk dibuka. Okey. So dan sejujurnya Datuk Seri menggunakan allowance yang dia dapat daripada sebagai menteri, sebagai ahli parlimen, itulah wang-wang yang menjadi base ataupun utama bagi yayasan dia ni. Okey. Dan itu memang cara Datuk Seri. Dan ramai tertanya kenapa dia perlukan yayasan untuk buat benda ni. Jawapannya senang kerana memang kita pun seboleh mungkin ada ramai tak tahu. Sebenarnya Datuk Seri Zahid menubuhkan yayasan ini selepas mengambil kira salah satunya hajat daripada arwah ayahnya. Untuk Datuk Seri Zahid ni memulakan kerja-kerja kebajikan, membantu dan membangunkan khususnya orang Islam, orang Melayu. Jadi asasnya di situ. Jumlah keseluruhan berapa Yayasan Akal Budi ni? Saya off the cuff right now tak boleh nak cakap lah. Off the cuff. Tapi wang yang digunakan tu besar. Besar sebab kenapa? Ada orang mengatakan 120 juta. Saya kalau kita tengok dia punya account tu, kita nak cakap sekali sebab boleh saya sebutkan sumbangan yang ada sebab dia banyak buat kerja-kerja amal dia. Kita ada masjid di Seoul, Korea. Di Seoul, Korea. Yang mana Datuk Seri itu dibuat oleh yayasan. Daripada yayasan. Daripada wang daripada poket Datuk Zahid. Ya, betul. Ada plate nama lagi tu, contribution dia tu, sumbangan diberikan Datuk Zahid tu. Di Selatan Thai berapa banyak? Ada masjid. Banyak masjid. Di South Africa pun. Tak, ini dapatan saudara sebagai peguam mestilah saudara sudah menelusuri semua tu. Betul. Ini memang kita tahu. Kerana pasukan peguam kena pergi tengok nak menilai kesahihan gitu. Saudara pergi ke Korea, sahih? Bukan saya. Saudara Aiman yang pergi. Saudara Aiman yang pergi. Dan kita tunjuk dalam phone tu, gambar semua ada. Memang ada tunjukkan. So benda tu bukan benda yang jadi bukan hearsay lah. Bukan hearsay. Kita ada bukti dan sumbangan-sumbangan ni daripada cakap dan juga daripada keterangan saksi tadi, itu kita bawa pergi kembali pada AG, kepada Pengarah Raya. Nilai semula kes ni. Bila dikatakan kesalahan penggunaan sebagainya, inilah dia. Ketua pendakwaan ketika itu yang kini menjadi seorang hakim Mahkamah Tinggi, dia kata dalam pembukaan dia tu tiada satu sen pun, hujahan pembukaan, tiada satu sen pun
duit yayasan akan bunyi digunakan untuk kebajikan atau pembangunan Islam. Okey. Hujahan dia pertama sekali sebelum pembukaan dia. Hmm. Pada hari yang pertama bicara sampai hari ke berapa bicara tu, berapa banyak keterangan yang menunjukkan duit itu telah pun dana tu digunakan untuk pembangunan Islam Melayu kebajikan. Banyak. Katanya ada masjid lain selain daripada Korea, mana lagi? South Africa, South Africa. Afrika ada. Dan kalau di Malaysia ni antaranya Masjid Tuminah Hamidillah yang baru dibuka. Okey, itu baru tu yang tahun lepas tu kan. yang besar lah tu. Itu yang terkenal. Katanya di Australia Ada beberapa tempat yang ada. tempat lain lagi. Beberapa. Tapi banyak. Sebab tu kalau kita kata nak menyiasat dia kena menyeluruh. Ya, ya, ya. Jadi bila kita mungkin pada ketika siasatan awal dibuat sebelum pertuduhan, perkara-perkara ini tidak diketahui Okey. oleh penyiasat. Okey. Jadi bila kita dah buat kerja-kerja groundwork dan kita kongsikan kepada mereka untuk mereka nilaikan, Okey. kerana itulah ada perubahan pendirian daripada pendakwa raya. Ya, ya, ya. Nah, ada yang kata bahawa fakta kononnya pihak pendakwa raya menilai balik kes Datuk Zahid ni tanpa alasan diberikan, macam mana semua tu. Itu semua tak benar kerana ada 11 alasan dan hujahan yang telah diberikan oleh ketua pendakwaan kepada mahkamah kenapa perlunya kes itu dihentikan. Oh. Ada dah jawapan, alasan tu dah diberikan. Masalah sekarang, orang tak boleh terima alasan tu. Bila orang tak terima, dia kata tak ada. Mungkin yang tak ada tu sebab dia tak baca pun. Ya, ya. Kan, yang ada dia tak baca ada alasan, padahal dah berikan. Kemudiannya pihak AG, pihak AG dan program negara yang baru bagi lagi penjelasan bertulis kepada media, kepada orang awam kenapa ianya dihentikan. Okey. Ada juga kata tak ada lagi. Pun tidak seolah nak mau dinafikan. Soalan tak ada. So saya tak faham sama ada sosok tubuh tu dia duduk kat Malaysia ke atau duduk Bunian. Okey. Tak pasti sebab satu Malaysia tahu. Tapi dia tak tahu. Dan ada rumah banglo yang dia kata Datuk Seri Zahid beli gunakan duit yayasan ada. beli Banglo tu di hadapan yayasan sendiri. Okey. Yang mana satu ketika kita telah bawa juga hakim. Hakim pergi tengok. Hakim Mahkamah Tinggi bersama pihak pendakwaan dan pihak kita ke banglo tersebut yang telah pun dibangunkan semula dan jadikan sebagai pusat tahfiz. Pusat tahfiz. Pusat tahfiz. Pusat tahfiz sekarang. Memang ada. Bukan beli banglo untuk kegunaan peribadi. Bukan Okey. peribadi. Okey. So ini semua tu lah kata, bila kata kegunaan peribadi itu semua tak betul lah. Dan itu memang ada buktinya. Macam mana kita fikir pendakwaan tak terfikir. Mungkin sekali lagi, mungkin pada ketika siasatan awal dibuat, perkara semua tak dirujuk. Tak diteliti dengan betul. Jadi bila kita dah bawakan dia dah tunjuk, dah bawa hakim sekali, tentu sekali kita boleh lihat. Hakim terperanjat kot yang mana? Betul. Dia bagi saya ia beri kesedaran. Kesedaran kepada semua bahawa cakap yang tidak berlapik dan berbukti tu jadi omong kosong. Dan apabila kita boleh menunjukkan bahawa tuduhan yang dilemparkan itu tidak ada kebenarannya, malah di sebaliknya kita menunjukkan bahawa kita di pihak yang benar, maka tentu sekali mana-mana orang termasuk hakim akan buat pendirian yang berbeza. Dan pendakwa dalam hal ini pendakwaan lah. Dia buat pendirian yang berbeza untuk menyiasat lebih lanjut. Itu kes Datuk Seri Zahid di KL ini. Now, satu lagi saya nak sebut, dikatakan juga bahawa hakim tidak diberikan peluang untuk menentukan kes ni. Itu pun tidak betul kerana walaupun yang menentukan sama ada kes itu boleh nak diteruskan atau dihentikan adalah kuasa daripada pendakwa raya. Tetapi dia masih perlu bawa ke mahkamah. Untuk mengatakan bahawa ini yang telah terjadi dan kerana itu kita minta prosedur ini dihentikan. Mahkamah dalam keadaan tersebut hanya boleh ada kuasa dia di bawah. Bila dibuat request permintaan begitu, dia ada dua pilihan. Sama ada dia nak hentikan
maknanya lepas tanpa bebas atau lepas dan bebas. Okey. Tentu sekali di peringkat pembelaan, kita meminta untuk lepas dan bebas. Okey. Dan lepas ditelitinya 11 hujahan tersebut dan mendengar hujahan kami juga, mahkamah sebenarnya berehat. Berehat dekat sejam sebelum hakim tersebut Buat keputusan. beri keputusannya. Dan dikatakan bahawa saya telah mendengar, dalam kata-kata lain dalam English kan, saya telah dengar hujahan-hujahan pihak-pihak dan pihak pendakwaan telah memberikan hujahan atau alasan-alasan yang kukuh. Perkataan yang digunakan adalah cogent reasons. Alasan cogent reasons. Okey. Alasan yang kukuh Okey. untuk dia mendapatkan DNAA tadi. Okey. Dan kerana itu saya memutuskan bahawa kes ini DNAA. DNAA. Okey, itu antara yang penting disebut. Jadi keputusan tersebut keputusan mahkamah lah. Iyalah. Ada perintah mahkamah. Walaupun keputusan untuk tidak meneruskan untuk keputusan peguam negara, tetapi mahkamah yang memerintahkan prosiding jenayah tersebut dihentikan atas dasar DNAA. Macam mana ada orang segelintir, orang kata peguam pun ada juga ni. Ya. Peguam terlibat juga. Ada yang mengatakan bahawa oh ini bukan keputusan mahkamah. Ini keputusan AG semata-mata. Hari ni sebab hari ni ada dalam apa siri sidang media. Ah. Sidang media mantan Perdana Menteri mengatakan dia membangkitkan soal itu balik. Kan bagi saya selalunya kalau begitu keadaannya macam seperti contempt of court lah, tak gitu. Dia kalau contempt of court tu dia mencabar keputusan. Dalam hal ni dia macam tak tahu apa keputusan. Dia beza sikit. Ya, Kalau ya. nak mencabar contempt of court tu saya katakan bahawa hakim yang buat keputusan tu salah. Okey. Ataupun dia cabarlah. Hakim tak betul ke sebagainya. Itu contempt of court. Okey. Tapi susuk tobo tu yang kata Tun tu dia kata tak ada langsung ada tiada keputusan, tiada alasan diberikan. Kejap hakim yang kata kejap AG yang kata buat prima facie. Sedangkan yang menentukan prima facie itu adalah hakim. Okey. Perlu diingat masa keputusan memanggil prima facie tersebut, Mahkamah Tinggi, hakim Mahkamah Tinggi tidak beri alasan. Ya. Walaupun kes ni berprofil tinggi. Yang semua cakap ni kes profil tinggi, tapi Mahkamah Tinggi tidak menawarkan sebarang alasan kenapa adanya prima facie. Tak ada. Tempoh masa tu dalam 7 minit sahaja, hakim masuk, dia kata dah baca hujahan, ada kes prima facie, call for defense. Okey. Tak ada alasan apa, kat mana kata ada prima facie lagi. Dia terbuka luas. Pun salah juga kalau ada sosok-sosok luas sana mengatakan bahawa hakim mendapat prima facie, so kononnya kita tahu orang ni bersalah. Tak ada alasan diberikan. Ya. Okey, pun tak betul. So kata, jadi sebenarnya sekiranya adalah orang yang tak berpuas hati dengan keputusan tersebut, jujurnya di peringkat perbicaraan kita kena rayuan. Rayulah kepada Mahkamah Tinggi. Ya. Tetapi dia nak merayu pula, mestilah pihak-pihak yang ada kepentingan dalamnya. Betul. Ya. Pendakwaan ke, Datuk Zahid sendiri ke, tak ada dirayuan. Jadi dia matilah di situ, habis di situ. Habis situ. Okey, saudara apa ini Ketua Pemuda nak bertanya Ketua Pemuda sebab hari ini PC dah katanya besok pula tu ada pula nak menghantar memorandum. Apakah saudara tahu bahawa pergerakan-gerakan sekarang ni yang sedang dilakukan, saudara sebagai Ketua Pemuda, tentulah saudara well off dengan apa keadaan suasana politik semasa. Ya, betul. Jadi boleh saudara komen tentang katanya besok 11 pagi nak pergi menghadap istana katanya. Silakan. Saya ada dapat info jugalah, tengok tadi dalam media sosial je lah. Apa yang saya nampak, mereka menimbulkan satu persepsi di mana yang di-Pertuan Agong yang panggil. Oh, pula dah. Jemputan, atas jemputan. Jadi bagi saya itu tak benar sebenarnya. Sebenarnya mereka yang nak menghadap yang di-Pertuan Agong ni. Kita tak tahulah apa isi kandungan sebenarnya, apa ni dia punya intipati sebenarnya untuk mereka semua nak pergi jumpa yang di-Pertuan Agong ni. Kita pun tertanya-tanya macam-macam lah, langkah Dubai, langkah ini, langkah itu. Yeah. Dia orang nak buat. Jadi saya nampak mereka mungkinlah akan mencabar berikutan dengan sidang media yang telah pun dijalankan oleh bekas Perdana Menteri petang tadi. Saya nampak mungkin mereka ingin berjumpa dengan Duli Amat Mulia Pertuan Agong bagi memohon untuk kes Datuk Seri Presiden kita untuk dibicarakan semula ataupun untuk didengar baliklah di mahkamah. Jadi itu yang mungkinlah
Dan ini saya pandangan peribadi saya lah tentang apa yang telah pun Datuk Seri bagi tahu dengan saya tadi. Saya lihat tak ada benda lain yang dia orang nak buat melainkan mereka nak menimbulkan persepsi buruk terhadap presiden kita, Presiden UMNO. Kerana macam saya cakap tadi, nak tumbangkan kerajaan Madani ni bukan saja nak tumbangkan Anwar Ibrahim, tetapi nak tumbangkan Presiden UMNO. Struktur UMNO tu sendiri. Tak berjaya daripada satu segi, mereka cuba untuk pergi satu lagi, nak tebuk atap. Tebuk atap lah. Mungkin dia orang nak buat macam-macam cara lah. Yang paling penting, rakyat benci dengan UMNO. Itu yang paling penting. Misi dia orang sekarang ni sebenarnya untuk melemahkan kerajaan sekarang. Pertama, mereka mesti lemahkan UMNO. Daripada segi, pertama sekali, dia orang nampak Presiden UMNO ini adalah satu alat yang mana mereka boleh jatuhkan UMNO itu daripada Datuk Seri Presiden. Pasal Datuk Seri Presiden ni bukan orang yang bodoh. Saya yakin Datuk Seri Presiden ni seorang yang bijaksana. Beliau mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luas tentang politik negara. Dan juga saya rasa kita ni dalam parti politik, parti UMNO, parti keramat yang orang cakap apa, insya-Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap semua sekali kuatkan iman, orang cakap apa, teguhkan pendirian agar kita semua jangan terikut-ikut ataupun kita termakan dengan fitnah politik yang telah pun dibuat oleh pihak sebelah sana tu. Ya, baik, selaku ketua pemuda, saudara memimpin pergerakan pemuda, anak muda lah, saudara ni mewakili anak muda, golongan pengundi yang mewakili sekitar 45% pengundi. Apakah saudara yakin ataupun saudara merasakan bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah seolah dendam? Apakah ini kerana dendam politik atau apakah ini kerana merasakan bahawa politik itu adalah cubaan untuk mereka mendapat kuasa? Sila jelaskan. Sebenarnya itulah. Kalau kita nak kata pasal pendakwaan terpilih dendam, bila dia buat pada kita punya pemimpin kita, tak ada masalah. Itu bukan pendakwaan terpilih ataupun dendam politik. Tapi bila mereka sendiri dikenakan charge court, mereka sendiri kena, mereka kata ini pendakwaan terpilih. Jadi saya nampak benda ni sebenarnya lebih kepada dendam politik lah. Yang di mana mereka bukan saja nak kuasa. Nak kuasa tu bukan nak defend rakyat pun. Berbeza dengan parti politik kita, UMNO. UMNO ni kita daripada dulu lagi kita dah tahu dah. Zaman mak nenek kita dulu kita dah tahu dah. Memang UMNO ini adalah satu parti politik yang memberikan hikmat bakti pada masyarakat dan juga orang Melayu lah. Bukan saja orang Melayu, tetapi tempiasnya dapat pada semua rakyat Malaysia. Jadi seronok saya tengok teman-teman kita pelayar-pelayar. Pertama sekali dia kata ratapan kasih dia minta ditegakkan keadilan. Kemudian kata Edi Tahir, jika Dubai tak cukup, ini Jakarta Dubai. Jadi Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail daripada Besut Terengganu. Dia begitu juga dengan Saudara Abdul Hamid. Dia kata langkah tersandung kerga. Saya boleh jawab tu. Sila. Saya nak bagi tahu. Panas. Ini pandangan daripada teman-teman kita. Jadi bagi saya ingin bertanya pada yang Arif ni bahawa sebab besok mereka akan melakukan kononnya lah. Macam saya dapat membayangkan satu ketika dulu kita melihat macam mana gerakan macam bersih lah. Kan nak menghadap agung dan sebagainya. Hari ini sudah pun keluar satu jemputan kepada sebuah pertubuhan politik dan sebagainya. Sila saudara jelaskan yang Arif. Baik, soalan ni saya akan bagi sikit penjelasan dulu. Ya, sila. Tentang langkah-langkah ni yang cuba buat. Kita fikir sekarang ramai akan sedar selepas dah setahun lebih ni bahawa langkah-langkah menjatuh menggunakan kerajaan ini semestinya tidak menguntungkan rakyat. Okey. Pertama. Dan ianya dibuat atas dasar untuk merebut kuasa. Okey. Dan salah satu lagi, ia dibuat untuk menggulingkan kerajaan yang sedang berfungsi. Okey. Nah, kuasa untuk menukar Perdana Menteri itu jatuh bawah perkara 43. 43. Perlembagaan kita juga. Okey. Iaitu di mana seorang Perdana Menteri itu mesti seorang ahli Dewan Rakyat, yang mana yang di-Pertuan Agong fikirkan dalam khidmatnya mempunyai keyakinan daripada majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Okey.
kerana perkara itulah dia digunakan sebagai basis untuk pihak pembangkang, pihak yang tak berpuas hati untuk menggulingkan seorang Perdana Menteri dan kerajaan yang sedia ada. Dan dalam keadaan itu, apa dia nak buat adalah apabila Perdana Menteri itu hilang keyakinan, dihilang kepercayaan daripada kalangan ahli dewan rakyat dengan sama ada menunjukkan cara membeli mereka ke, mengupah mereka ke, dengan mekanisme keluarkan SD ke, apa ke, adalah untuk Perdana Menteri tersebut letak jawatan ataupun memanggil pilihan raya dengan membuat request kepada YDPA permintaan untuk membubarkan parlimen. Itu dalam perkara 43. Inilah yang diorang pegang dan diorang asaskan diorang punya perjuangan. Kemungkinan esok itu juga yang nak dibawa ke istana. Minta campur tangan istana. Minta campur tangan istana kerana hari ini Tun dalam sidang media dia mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri secara default. Default, bukan secara pemilihan. Itu pun saya rasa sebagai pengamal undang-undang dan pengamal demokrasi, kita kena lihat pemilihan seseorang Perdana Menteri itu mestilah berdasarkan kepada pilihan ahli Dewan Rakyat melalui parti-parti politik yang diwakili mereka. Apabila kerajaan selepas pilihan raya, apabila tiada satu parti, gabungan parti politik boleh membentuk kerajaan, PN dengan 74-nya sekarang, PH dengan 82, kita 30, GRS dan GPS sebagainya, maka tentu sekali mestilah mengambil orang kata hemat daripada ataupun pendirian dan kebijaksanaan pimpinan tinggi parti untuk menentukan kerajaan macam mana yang nak dibuat. Wakil rakyat mana nak dinaikkan sebagai Perdana Menteri. Kita tak nak tunjuk pada sejarah kerana mungkin orang itu mudah lupa. Bulan November itu 3-4 hari itu menunjukkan kita bagaimana kita tergantung. Tak boleh tubuh kerajaan. Bagaimana yang di-Pertuan Agong dalam melaksanakan budi bicara baginda telah memanggil ketua-ketua parti untuk ditanyakan apa yang boleh orang kata yang boleh kita compromise. Dipanggilnya orang yang paling tinggi daripada PH, Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, Dan lepas tu dipanggil pula PN. Dua-dua bertemu. yang tertinggi. Boleh tak tubuh. Keluar, orang tu tak nak tubuh. Dia tak mahu. Dia tak mahu. Walaupun dia sendiri dalam PC dia kata memang titah tuanku untuk wujudkan kerajaan perpaduan antara dua gabungan ini. UMNO ketika tu dah memanggang dah. Mangkang dah. Duduk senyap je lah. 30 kursi. Duduk senyap je lah kan. Dia shut up lah kan. Dah tergolek dog kan. Tergolek dog, betul. Duduk diam lah. Tapi apabila benda itu tidak boleh berlaku kerana telah tidak disetujui dan ditolak. Secara enteng. Mentah-mentah lah tolak. Mentah-mentah. Kerana tak nak bekerja dengan PH. Datanglah titah tuanku seterusnya, iaitu memanggil yang ketiga terbanyak. 30. Barisan Nasional. Barisan Nasional. Dan itulah yang dibawa kepada MKT UMNO, dibincangkan, diputuskan, dibawa kepada Barisan Nasional. Sebenarnya ada je meeting Barisan Nasional tu. Walaupun dia bukanlah meeting yang digembar-gemburkan, tapi meeting tu wujud. Itulah realitinya dah. Ada meeting tu. Saudara Ketua Pemuda, apa perasaan anda bila orang mengatakan kerajaan ini keabsahannya itu kononnya, sedangkan mereka dah sebenarnya bukan tak nak bentuk kan. Kalau kononnya atas perjuangan demi Melayu, dua parti terbesar juga waktu itu dia dapat 73 kursi, iaitu dalam Perikatan Nasional itu PAS dengan PBM, Parti Bersatu, kedua Melayu. Tapi bila mereka menolak, apabila UMNO menyantuni titah tuanku, saranan tuanku untuk membentuk kerajaan dalam keadaan kerajaan tergantung begitu, UMNO merasakan, saya yakinlah Presiden UMNO merasakan negara perlu diselamatkan, bahawa perlu ditubuhkan kerajaan. Jadi bila dia tubuhkan dalam begitu sekarang ini, mereka melaungkan pula bahawa kononnya Melayu terancam. Sedangkan kalau mereka bercakap soal Melayu, mereka mewakili 73 kursi Melayu.
Tetapi tidak mau bersatu dengan Pakatan Harapan. Apa pandangan Ketua Pemuda? Bagi saya senang aja, mudah aja. Yang paling penting mereka ni sebenarnya tak mengikut saranan yang di-Pertuan Agong lah. Okey. Dah beri peluang untuk bekerjasama dengan PH, tetapi Presiden ketika itu, pengurusi Perikatan Nasional waktu tu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, terang-terang, secara terang menolak Pakatan tu supaya membuat gabungan kerajaan perpaduan bersama PH dan juga Perikatan Nasional. Tapi malangnya mereka menolak, lepas tu tiba-tiba mereka macam seolah-olah macam nak menidakkan saranan yang telah pun dibuat oleh tuanku. Ya. Ketika tu tak ada siapa pun. Tak ada siapa pun parti politik yang mampu membuat satu kerajaan. Waktu tu tiga-tiga blok ni orang cakap apa, tak ada majoriti untuk membentuk kerajaan persekutuan. Jadi atas kebijaksanaan macam tadi tuan lawyer bagi tahu tadi, atas saranan yang di-Pertuan Agong, UMNO jadi plot yang ketiga untuk bersama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan. Diterima baik. Kenapa? Kerana ini adalah titah yang di-Pertuan Agong. Ini adalah saranan tuanku yang kita rasakan ini adalah satu benda yang boleh mendatangkan kebaikan kepada rakyat. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Tetapi hari ini pihak sebelah sana seumpama macam gila talak lah. Gila talak. Ya? Dia orang semua cakap ini tak sah, itu tak sah. Ini tak dia mengikuti saluran yang betul. Padahal mereka tahu kita nak membentuk kerajaan ni, kita perlu ada satu numbers yang cukup bagi kita membentuk satu kerajaan. Tak kiralah semasa mereka semua tak bersama dengan dalam masa kempen pilihan raya, tetapi menang kerusi-kerusi tertentu. Apabila kerusi-kerusi itu kita bergabungkan untuk membuat satu kerajaan perpaduan yang tidak ada pembangkang ketika itu. Yang disarankan memang sangat-sangat bijak. Kita pun tak terfikir tu. Saya pun tak terfikir waktu tu. Boleh ada kerajaan macam ni. Untuk apa? Untuk yang tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan rakyat lah. Okey, tambah sikit. Ya, sila. Ini penting nak jawab ni sebab rekod ni kena betul. Rekod fakta ni. Kita lihat pihak Perikatan Nasional mengatakan bahawa, wawarkan, canangkan, propagandakan bahawa Islam itu terancam, Melayu itu terancam. Pada satu ketika, November 2022, mereka mewakili 74 kawasan parlimen yang majoriti orang Melayu. Waktu 73 yang ada. Waktu 73. 73. PAS dan Bersatu. Itulah kononnya bagi mereka kuasa orang Melayu dekat 73 pada ketika itu. Sekiranya mereka memasuki kerajaan perpaduan seperti yang telah dicadang dan ditetapkan oleh Yang Pertuan Agong dengan PH, Betul. mereka melebihi kerusi DAP itu. Betul. Masalah yang berlaku pada kerajaan PH 1.0 dengan Parti Bersatu kerana pada ketika itu DAP memiliki kerusi parlimen lebih tinggi. Mereka start dengan 13 start dengan 13 hingga ke 26. Jadi kalau dia dibuatlah, kalau dibentuklah kerajaan pada ketika itu PH dengan PN, maka tentu sekali kepentingan orang Melayu dan Islam yang dicanangkan hari ini tentunya selamat. Betul. Jadi siapa yang mengancam ataupun paling penting siapa yang telah mengutamakan kepentingan partinya melebihi kepentingan rakyat Melayu dan Islam itu. Itu kita kena lontar balik. Siapa yang melebihkan diri dia daripada rakyat? Siapa yang membenarkan ataupun memberikan risiko kononnya tadi itu Melayu dan Islam itu terancam. Kalau tak kerana mereka sendiri. Peluang diberikan. Dah ada. Depan mata. Tentu sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pimpinan PH, Tan Sri Muhyiddin Ketua Pimpinan PN, tentu sekali antara mereka boleh jadi PM. Dua-dua pun Melayu. Tapi tak berlaku. Jadi nak menyalahkan UMNO yang ada 30 kursi tadi tu, yang bukan bukan keutamaan pun masa pembentukan nak buat tu, perbincangan tu, bahawa UMNO ni yang telah mengancam Melayu dan Islam, itu salah. Melalui AMDAP tu lah. Melalui AMDAP. Salah tu dekat mereka. Salah tu kat mereka. Kali itulah yang mereka nak perjuangkan. Tapi hari ni Datuk Seri, saya buat penilaian juga, perbandingan. Ada seorang profesor ni mengatakan bahawa
daripada sebelum mereka surah Al-Masih kata tu ada satu jawatan kuasa perkauman yang ada Tun Razak. Ya. Yang mana dia bincangkan tentang komposisi dengan Tun Rahman. Jadi kat situ ada satu persefahaman bahawa kita memberi kerajaan kepada Chinese dan India atau bukan Melayu dengan nisbah representasi 60-40. 60-40 60 orang Melayu Islam, 40 adalah bagi non-Malaysia lah. Ini era Tunku Brahma ke era Tun Razak? Ni era Tun Rahman sebelum sebelum lagi Kemerdekaan. sebelum merdeka lagi. Okey. Masa tu jawatan kuasa jawatan kuasa perkauman. Itu nisbah yang telah dipersetujui. Ada wakil-wakil daripada pemimpin China, MCA, MI6 sebagainya dan juga wakil-wakil daripada expert perundangan daripada British. Okey. Inilah nisbahnya. Jadi komposisi setiap masa dalam kerajaan atau dalam parlimen itu mestilah dengan 60-40. Nisbah 60-40. Okey. Maka dalam kerajaan pun mestilah ada 60-40. Kerana 40 itu mewakili hak-hak dan kepentingan orang bukan Melayu. Okey. Jadi, kalau kita lihat nisbah tersebut, Datuk Seri, dan apa yang kita hadir pada hari ini, dari segi nisbah perkauman saja, kerajaan perpaduan menunjukkan bahawa nisbah ini ada. Malah berlebihan tak? Malah ada lebih sikit lah, taklah banyak. Tapi, keutamaan diberi kepada orang Melayu tadi tu untuk mewakili majoriti 60%. Dan 40% untuk mereka. Kalau kerajaan yang dibuat oleh Pakatan Nasional ini akan dia akan satu kerajaan yang kata majoriti mudah lah. 1-2-1-5 tu kan. Dan dia tak mungkin dapat mewakili representasi yang ada sekarang. Dan saya rasa perjuangan kita hari ini Datuk Seri dan UMNO sebenarnya perlu terus menegakkan dan kembali kepada nisbah representasi 60%, 40%. Ini saya nak tanya Ketua Pemuda. Secara Ketua Pemuda kan, apakah setelah pun dijelaskan kepada ahli perekat akar umbi secara penting sebab saya tak ada apa-apa jawatan pun. Saudara adalah sebagai Ketua Pemuda Bahagian dan juga tentulah saudara dalam Perhimpunan Agung UMNO, saudara akan bersuara, melontarkan pandangan. So, apa yang anda lakukan semata-mata untuk perjuangan UMNO untuk merealisasikan keadaan begini? Silakan. Sebenarnya tadi saya nak relatekan dengan apa yang saudara peguam kita bagi tahu. Yang paling penting sekarang isu pokok dia sebenarnya kelemahan UMNO ni dia hentam UMNO ni daripada segi persepsi jahat AMDAP tu. Saya cakap AMDAP tu. AMDAP ni dia mudah aje. Dia bagi tahu yang UMNO ni telah pun dah tak Melayu dah. Okey. Telah Cinakan oleh DAP. Dah ditawan. Dah ditawan oleh DAP dan akan dengar cakap DAP ni. Tapi realiti sebenarnya macam kami pemuda UMNO sesuai dengan bersama dengan seiring dengan Ketua Pemuda UMNO Malaysia YB Akmal Saleh stick pada pendirian bahawa kita pemuda UMNO akan menjadi semak dan imbang. Okey, kita akan jadi lapisan pertama. Apabila hak Melayu, hak Islam, hak orang-orang muda diganggu gugat ataupun dipertikai oleh pihak-pihak yang digembar-gemburkan. Contohnya DAP ni akan boleh buat Islam ni tergugat, apa benda semua. Alhamdulillah hari ini azan tetap dilaungkan. Tak ada masalah untuk sembahyang, tak ada masalah untuk kita nak sebarkan agama Islam. Alhamdulillah. Tapi saya nak bagi tahu dengan semua sekali pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton hari ini, UMNO berada dalam kerajaan madani ini adalah salah satu senjata ataupun benteng orang Melayu, kerisauan orang-orang Melayu yang dimomok-momokkan dengan cerita-cerita yang UMNO telah pun mengikut telunjuk DAP. Kita nak bagi tahu, kita stick, kita tidak akan ikut telunjuk sesiapa. Kita hanya berpaksikan kepada perlembagaan UMNO itu sendiri yang membela orang Melayu, bangsa, agama dan tanah air. Mempertahankan Islam. Mempertahankan Islam. Itu paling penting sekali. Kan? Melayu di dalam negara kita ni senang sinonim. Kan? Melayu mestilah Islam. Kan? Tak payah nak cakap dia Melayu, dia bukan Islam. Dekat sini kalau dia bukan Islam, dia bukan Melayu. Okey. Saya begitu keadaan saya banyak, tapi apakah daya bercerita dengan Ketua Pemuda kita bersemangat saya penjelasan daripada yang arif peguam kita. Saya ucapkan terima kasih saudara peguam muda, saudara Ketua Pergerakan Pemuda. Nak buat macam mana kita? Waktu yang selalu saya katakan sentiasa mencemburui kita.
Ya. Keadaan dia. Ada rasa Jadi masa agak menarik perbincangan kita dan insya-Allah saya berjanji saya akan undang saudara sekali lagi untuk kita membicarakan hala tuju ke mana, lebih-lebih lagi dengan adanya ketua pemuda ni. Saudara juga sebagai peguam. Jadi supaya perjuangan pemuda itu dengan semangat wirawajarnya dan teriring dengan sistem perlembagaan dan perundangan, maka UMNO itu akan berada pada landasan yang benar. Jangan sesekali mempertikaikan wibawa UMNO, wibawa Presiden UMNO yang sedia ada. Teman-teman, saya ucapkan selamat malam kerana kita waktu yang tak boleh sambung lagi dah, dah panjang dah habis dah. Saya ingat 1 minit saya boleh cakap tentang Okey, saya bagi lagi last Maaf, satu. sorry Tuan Sri. Silakan. Saya rasa kena jawab sikit pasal PC 9 Tun M ni. Ya. Apa salahnya kerana dia cuma salahkan Presiden UMNO dan juga PMX. Ya. Pertama, saya kena jawab bahawa berkaitan dengan Murad Khalid punya SD yang ditunjukkan oleh Tun M pada yang SD tersebut tahun 1999. Ya. Tahun 2009, bekas pengarah PPR Abdul Razak telah membuat satu surat akuan juga untuk kes Datuk Seri Anwar dengan NST, mengatakan bahawa siasatan telah pun dibuat dan saksi-saksi telah pun berjumpa dengan Murad dan juga saksi-saksi di UK dan tidak ada kes. Maka Datuk agaknya Tun ni telah diberi sedikit nasihat yang terpesong kerana sememangnya BPR telah buat kenyataan bahawa tiada kes ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan SD Murad tersebut. Kedua, dalam undang-undang kita seperti mana yang cuba dibangkitkan oleh Tun yang katakan tidak yang mereka ni disiasat, tak di-charge sebagainya. Perlu ingat apabila Tun dan orang-orang sekelilingnya menasihat Tun bahawa adanya kerosakan dalam pendakwaan, siasatan, agensi penguasaan, judiciary, maka itu hanya merugikan rakyat Malaysia sendiri dan sistem kerajaan kita sendiri ada. Kalau Tun katakan tadi bahawa sistem tu baik, orangnya tak baik, maka saya juga katakan bahawa bagi kita Datuk Seri Zahid, beliau telah dipertuduhkan dengan pertuduhan tersebut atas sistem perundangan yang sama dan beliau juga telah diberhentikan prosiding jenayah ke atas beliau atas sistem perundangan yang sama. Maka jangan selektif pada hari ini. Kita kena terima bahawa keputusan mahkamah dan juga keputusan AG dalam menghentikan prosedur mahkamah ini dilakukan mengikut lunas undang-undang dan prosedur perundangan yang baik seperti mana kata Tun tadi. Okey. Itu saya. Saya ucap terima kasih kepada peguam kita, pada ketua pemuda, line kita habis dah. Pada teman-teman 11.3K yang menonton kita ni, mata yang memandang kita 11,000 lebih. Terima kasih. Saudara, dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa saudara, AHF sentiasa membawa sesuatu yang panas. Dan besok saya akan berbicara bersama dengan mantan Siswa Agung UMNO iaitu Datuk Ahmad Maslan. Kita akan membicarakan tentang perjuangan yang tidak akan terhenti. Kita jumpa lagi malam esok. Saya ucapkan terima kasih saudara. Terima kasih. Dua-dua ketua pemuda ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.